Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin khas edisi malam 13 April 2021 bersama saya Lia Amira Anarigos. Berita utama, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan mengerahkan lebih ramai petugas kesihatan termasuk di negeri lain untuk membantu mengekang penularan wabak COVID-19 di negeri ini. Menurut Menteri Kesihatan Malaysia Datuk Seri Adham Baba, ini bagi mengatasi isu kekurangan kaki tangan dalam proses 3T Tracing Testing Treatment, isolasi dan pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC. Petugas adalah dari dalam negeri Sarawak sendiri yang mana ada bahagian-bahagian yang belum lagi yang hijau boleh bantu. Yang kedua daripada negeri lain kita sedang menyusun so, kita perlukan lebih kurang 3 hingga 500 petugas di pelbagai kategori doktor, nurse, MA, pegawai teknologi makmal, radiologi dan juga mereka yang membuat ujian kertas keras pantas di lapangan. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual media semasa melawat ke pusat vaksinasi COVID-19 di Kuching pada Selasa. Katanya kira-kira sejumlah 2.3 juta penduduk Sarawak tidak termasuk berusia 18 tahun ke bawah akan diberikan suntikan vaksin COVID-19. Kita akan beri suntikan kepada semua mereka secara percuma. Oleh kerajaan negeri Sarawak sendiri sebenarnya telah membantu kita untuk mendapatkan bekalan vaksin ini dengan kos yang ditanggung oleh kerajaan negeri Sarawak. Tambah beliau, Sarawak berkemampuan menangani pusat vaksinasi secara besar-besaran yang dikendalikan KKM setakat ini. Terdahulu, Datuk Seri Adham telah mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya. Turut serta dalam kunjungan tersebut, Timbalan Menteri Kesihatan II Malaysia Datuk Aaron Agodagang, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Datuk Muhammad Syafiq Abdullah dan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Chong Chi Kiong. Sementara itu, Ketua Menteri turut menerima kunjungan daripada pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia UNIMAS, Tan Sri Datuk Seri Panglima Sulong Mat Jerai beserta rombongan ahli-ahli lembaga UNIMAS. Kunjungan tersebut bertujuan menyampai dan menyerahkan watikah pelantikan Pro-Chancellor UNIMAS kepada Ketua Menteri untuk tempoh 3 tahun mulai 15 Mac 2020 hingga 14 Mac 2023 di bawah peruntukan jadual pertama Seksyen 8-1 Perlembagaan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971-Pindaan 2009 dan 2012. Berita seterusnya, seramai 30 peserta dari seluruh Sarawak akan mengambil bahagian dalam majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat negeri Sarawak bagi tahun 1442 Hijriah 2021 Masihi yang bertemakan Ummah Rabbani Negara Harmoni. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu majlis yang akan berlangsung selama 3 hari itu diadakan kembali pada tahun ini selepas tidak diadakan pada tahun 2020 berikutan pandemik COVID-19. Majlis Islam Sarawak akan menganjurkan majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat negeri Sarawak pada tahun ini pada 17 hingga 19 April bertempat di Dewan Majma' Tunku Abdul Halim Muazzam Shah, Kompleks Islam Sarawak. Ada 2 komponen, ada 2 bahagian dalam majlis kita ini. Satu ialah majlis tilawah Al-Quran. Yang kedua ialah majlis menghafaz Al-Quran. Ada 2 bahagian. Bercakap dalam sidang media di Kuching pada Selasa, beliau memberitahu penganjuran majlis itu akan diadakan dengan mematuhi garis panduan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS. Tambahnya lagi, majlis itu akan disiarkan secara langsung melalui Facebook bagi memastikan masyarakat dapat mengikuti majlis tersebut walaupun tidak dapat hadir secara fizikal. Jelasnya lagi, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehing Sri Abdul Taib Mahmud dan Ketua Menteri akan hadir pada 19 April ini bagi menyempurnakan penyampaian hadiah. Selanjutnya, penduduk Kampung Sangki Melayu di Sebuyau bakal mendapat surau baharu menerusi pelaksanaan projek program transformasi luar bandar RTP 2021. Semasa melawat tapak projek pada Isnin, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi berkata, projek itu menelan kos sebanyak RM300,000. Beliau dalam pada itu berharap penduduk kampung memberi kerjasama baik kepada kontraktor yang bertanggungjawab melaksanakan projek. Adun Sebuyau itu turut meninjau perkembangan satu lagi projek RTP iaitu menaik taraf Masjid Baharu Sebuyau.
Turut diadakan simbolik penyampaian bantuan tong penyembur racun kepada 73 penerima daripada unit peladang kampung Masjid Sebuyau. Berikut pula, dalam mengimarahkan sambutan Ramadan, Ahli Parlimen Sibuti Lukan Isman Awang Sauni telah mengagihkan sumbangan Ihya Ramadan kepada 80 buah kampung di dalam Parlimen Sibuti. Sebanyak 6,000 set Ihya Ramadan dan kalender tahun 2021 telah diagihkan pada program yang diadakan dari 10 hingga 12 April lepas. Agihan dilaksanakan Pegawai Pusat Khidmat Masyarakat Sibuti kepada setiap kampung Melayu dan Muslim di dalam Parlimen Sibuti. Laporan di Sadun Jaya. Adunnya Aidil Lariwo, Mahu Ketua Kaum dan Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK memantau setiap projek rakyat yang dilaksanakan di kawasan masing-masing. Ujarnya usaha tersebut juga memerlukan kerjasama pengerusi parti bagi memastikan projek dilaksanakan dengan baik dan mematuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Ditemui selepas menyempurnakan simbolik program Baik Pulih Rumah Rakyat 2021 di Kampung Jai Sadung Jaya pada Ahad, beliau juga berharap kebajikan penduduk kampung turut diberi perhatian. Katanya mereka perlu peka dan memanjangkan permasalahan rakyat kepada pihak kerajaan dan agensi berkenaan. Sementara itu, penduduk kampung menerima baik projek yang dirasmikan pada hari itu dan berharap projek yang sama diteruskan pada masa akan datang. Dalam program berasingan, Aidil turut berkesempatan menyaksikan perlawanan akhir kejohanan bola sepak Piala YB Aidil Lariwo Sadong 2020 di SKI Boy Pelanduk Sadong Jaya. Dalam ucapannya, beliau berkata kejohanan yang turut menarik penyertaan luar itu mampu mencungkil bakat baharu bola sepak khususnya di Sadong Jaya untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi selain menjadi wadah kepada perpaduan pelbagai kaum dan agama. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.